Okey, saya mau cerita sikit pasal takdir supaya tuan-tuan jangan keliru dengan takdir ni. Takdir ada dua, ya. Satu, takdir mengikut ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala tahu segala-galanya apa yang akan berlaku. Sebelum berlaku, Allah telah tahu. Ya. Contohlah kan, sepatutnya Ahmad mati pada hari Isnin. Dia tak mati hari Isnin, dia mati hari Rabu. Allah tahu. Sebenarnya Allah tahu. Tapi kita bilang, sepatutnya ajalnya hari Isnin, kenapa bertukar kepada hari Rabu? Tapi itu semua dalam kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Yang kedua pula, takdir yang ditulis di Lauh Mahfuz. Di Lauh Mahfuz. Jadi sebenarnya ada hadis mengatakan semua manusia yang akan lahir akan ditulis padanya 4 perkara di Lauh Mahfuz. Allah memerintahkan para malaikat menulis bagi setiap orang yang akan lahir 4 perkara di Lauh Mahfuz. Ya. Antaranya rezeki dia, dia ni tergolong dalam golongan orang yang beruntung ataupun orang yang celaka. Dia bila matinya. Okey. Tapi Lauh Mahfuz ada 2 kemungkinan. Boleh berubah, tak boleh berubah. Ini saya beritahu. Di Lauh Mahfuz itu kita semua telah ditetapkan takdir kita. Tapi dia belum putus lagi. Dia belum confirm lagi. Ya. Boleh jadi berubah. Tapi berubahnya takdir di Lauh Mahfuz Allah sudah tahu. Faham kan? Faham Apa-apa perubahan takdir semuanya dalam ilmu Allah. Kalau kita kata tiba-tiba berubah takdir, Allah dah tahu. Cumanya berubahnya ada sebab-sebabnya. Seperti hadis Nabi yang mengatakan barang siapa yang menyambung tali silaturahim, yang bergaduh, berbaik semula, yang jauh dekatkan semula, boleh menambah umur. Ada ulama kata umur dari segi barakah. Ada ulama kata memang betul bertambah umur. Jadi ahli sunnah wal jamaah mengatakan boleh berubahnya takdir sekiranya Allah ubah takdir itu. Jadi takdir yang berubah itu di Lauh Mahfuz. Tapi takdir Allah dalam ilmu Allah tidak pernah berubah. Sebab Allah dah tahu dah, confirm orang ni akan berubah. Contohnya orang ini sebenarnya kaki zina, kaki pukul, kaki curi. Tiba-tiba umur 40 tahun dia berubah bertaubat. Dia buat segala ketaatan, segala ibadah. Confirmlah dia masuk syurga. Jadi perubahan itu Allah dah tahu dalam ilmu Allah. Asbab dia ialah bertaubat, mengamalkan segala ketaatan, beribadah. Jadi kesimpulan dia, orang yang mengamalkan ketaatan dia akan mati dalam keadaan orang yang taat. Orang yang mengamalkan maksiat dia akan mati dalam keadaan orang yang mengerjakan maksiat. Contohlah hari ini kita melakukan ibadah, besok nak mati dah ni, 1 jam kita berpusing 180 darjah, buat segala kejahatan, buat segala-galanya, berubah jadi ahli maksiat, jadilah dia orang ahli neraka. Perubahan itu semuanya di dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak boleh kata Allah itu zalim. Kalau kita katalah orang itu memang ahli neraka, orang ini ahli syurga, dah mendatangkan satu tanggapan tidak baik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada seorang ustaz tu, dia mengatakan Allah mencipta segala manusia, tiba-tiba segala perbuatan manusia itu tiba-tiba di luar kuasa Allah pula. Jadi macam mana tu? Kita dengar pun pening kan? Jadi sebenarnya segala apa yang berlaku dalam dunia ini semua di bawah ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Atas sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah boleh ubah mengikut usaha kita. Kan ada sebutkan tidak akan berubah sesuatu kaum. Apa dia punya hadis tu? Dia bilang Allah tidak akan mengubah sesuatu kaum sehingga kaum itu mengubah kaum itu sendiri.
Jadi boleh berubah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, selagi hidup, selagi nyawa di kandung badan, kita boleh lagi beribadah, kita boleh lagi bertaubat. Jangan putus asa. Okey?